Kisah yang pertama pada tengah malam ini yang ingin saya kongsi. Bacakan kepada anda semua. Pengirim yang dikenali sebagai Izul berkongsi pengalaman beliau ketika masuk ke dalam hutan, saudara. Beliau memasuki hutan. Kejadian ini berlaku ketika saya dan seorang lagi rakan saya memasuki hutan untuk menggantung papan tanda bagi satu acara orientasi yang akan dilakukan oleh para pelajar baru. Saya dengan teman ataupun dengan rakan saya memasuki hutan. Kami membawa beberapa papan tanda yang diikat dengan tali. Untuk kami ikat papan tanda berkenaan pada batang-batang pokok. Jadi, para pelajar tahun baru ini akan pergi melakukan orientasi daripada satu sudut ke satu tempat dengan mengikuti arahan-arahan pembayang-pembayang yang telah pun diberikan. Dan mereka akan mengikut arahan-arahan ini dengan teliti supaya mereka akan lengkap dan tamat orientasi ini dalam masa yang telah pun ditetapkan. Waktu kejadian ini berlaku, saya berada dalam hutan pada awal pagi, yang mana orientasi ini akan berlangsung pada esok pagi. Azhar, aku pasang dekat sini, kau pasang kat ujung sana, Yelah. Saya pun memberitahu Azhar yang dia pergi pasang di hujung sana, saya akan pasang dekat pohon di hadapan sini. Kita mulalah memasang, mengeluarkan papan tanda yang diikat dengan tali. Kita pun mengikat pada pokok yang ada di hadapan. Setelah saya habis, saya toleh ke belakang, saya nampak teman saya Azhar. Saya nampak teman saya Azhar berada dekat hujung di tempat yang mana dia sepatutnya memasang papan tanda ini. Saya pun memanggil dan meneriak dia beberapa kali. Azhar! Aku dah habis. Tunggu. Okey. Jadi, sementara menunggu Azhar habis mengikat papan tanda tu, saya pun tunggu di tempat yang mana saya berdiri dan saya membelik-belik telefon bimbit saya. Tengok handphone. Tiba-tiba saya perasan, takkan lama sangat si Azhar ni. Jadi Peringaria 897. Saya pun mendongak memandang ke arah tempat yang mana Azhar sepatutnya berada dan mungkin sedang memasang papan tanda. Tapi bila saya pandang, Azhar tidak ada lagi di sana. Mana pula Azhar ni? Lalu saya ternampak Azhar sedang berjalan. Ya Allah, tinggalkan aku pula. Azhar jalan, tetapi dia bukan jalan keluar, kisi dia masuk lagi ke dalam. Saya pun jalan. Dalam keadaan cemas, saya jalan mengikut Azhar dari belakang. Azhar semakin laju, semakin jauh. Azhar! Jalan, ikut dari belakang kisi. Dia tak toleh, sebab dia dah jauh sangat, mungkin tak dengar. Azhar! Para pendengar Ria 897 FM, Anda bayangkan apa yang berlaku. Beberapa saat setelah saya memanggil Azhar beberapa kali, dia tak toleh ke belakang. Saya dengar dengan jelas, Oleh! Siapa tu? Saya dengar orang memanggil nama saya beberapa kali. Bila saya toleh ke belakang, suara itu datang daripada belakang saya. Saya pandang ke depan, Azhar yang berada jauh sekali lagi hilang dari pandangan.
Tapi semakin lama suara yang memanggil saya beberapa kali itu semakin dekat, semakin jelas, semakin saya Azhar! Saya ternampak teman saya Azhar dekat belakang memanggil saya beberapa kali. Saya datang. Kau pergi mana ni? Azhar tanya pada saya. Hah? Aku cari engkau tau. Kau bukankah tadi kau... Aku tahu. Aku pun ingatkan sama juga. Jadi ceritanya begini, Casey. Bila Azhar dah habis pasang, saya tengah sibuk main handphone. Azhar toleh ke belakang, nampak saya berdiri betul-betul belakang dia. Azhar pun bergerak ikut saya dari belakang. Saya jalan kat depan ni. Jalan dan Azhar katanya dia rasakan sesuatu yang tak kena dengan saya. Sebab saya jalan terlampau laju di hadapan meninggalkan dia yang terkial-kial nak jalan keluar daripada kawasan hutan. Azhar berhenti sejenak, kata teman saya. Dia berhenti, dia memandang ke arah lantai dan dia katakan, kalau kau bukan kawan aku, kalau kau datang sini nak mengganggu, menyesatkan aku, ada baiknya kau lenyap. Jangan ganggu aku. Dan teman saya Azhar mula membaca surah. Beberapa surah yang dia tahu. Dari situ dia toleh mencari saya dan dia memanggil nama saya beberapa kali. Saya kalau tidak mendengar Azhar memanggil saya akan ikut Azhar yang ada di hadapan saya. Azhar yang sesuatu yang menyerupai teman saya akan ikut, dan kemungkinan semakin dalam dalam hutan, kemungkinan dia akan hilang dan saya akan sesat. Terima kasih dan selamat tengah malam. Ini datang daripada teman bernama Nur Ain. Beliau dan 3 orang girlfriend beliau ni, 3 orang kawan-kawan perempuannya, selama 4 orang suka melakukan aktiviti yang dipanggil backpacking. Macam-macam negara saya telah pun melakukan backpacking. Antaranya Malaysia. Saya pernah melakukan backpacking di Indonesia. Saya pernah melakukan backpacking di Australia. Pernah melakukan backpacking di Eropah ataupun di Europe, ya. Pernah juga melakukan backpacking di Korea dan Jepun. Nur Ain berkongsi pengalaman ini. Terpulang pada yang sedang mendengar, ini berlaku kepada saya, ya, ketika kami melakukan backpacking di Thailand. Bila kita buat backpacking ni, Casey, we don't live a luxury life, kata beliau. Kita tidak tinggal hotel mewah, bukan hotel 5 bintang, 4 bintang, 3 bintang, tidak. Kita tinggal di motel, Casey. Asalkan ada tempat tidur, tempat salin baju, mandi, bermalam. Kemudian esok kita akan pindah ke hotel ataupun motel yang lain. We will not be at the same motel, katanya, untuk beberapa hari. Tidak. Kita akan sentiasa bergerak berjalan. Kita akan pergi ke tempat-tempat yang mana pelancong tak akan pergi. Pengalaman di Thailand dengan 3 orang girlfriend saya, menetap di sebuah rumah. Rumah ni dia macam rumah kedai, Kisi. Sama seperti rumah kedai. Kami ni menetap dekat rumah ni. Dan apa yang berlaku dekat tingkap rumah ni yang kami sewa, saya dengan 3 orang girlfriend saya, mereka ni ada gantung sesuatu, yang mana saya dengan teman saya, bila kami sampai dalam bilik itu, dah letak beg untuk berehat seketika. Saya dengan teman angkat barang yang digantung pada tingkap motel yang kami sewa. Kami tidak bertanya apakah benda tu. Kami tidak pun meminta izin. Kami ingatkan mungkin ini adalah sesuatu yang ditinggal oleh seseorang, yang ditinggalkan oleh seseorang yang pernah menyewa bilik yang sama. Jadi angkat, dia gantung tu, Kisi, dekat tingkap dalam plastik. Apa benda plastik ni? Angkat dengan cangkuknya sekali.
Saya bawa dan terus masuk ke dalam tong sampah dalam bilik motel kami. Jadi, apa yang berlaku setelah kami berehat? Waktu tu petang, kami keluar sekejap untuk cari makan, untuk tengok apa yang ada dekat sekitaran kami, untuk bergambar. Dan kami hanya pulang pada waktu malam. Jadi dah keluar, dah makan, balik ke motel kami sekitar jam 9 lebih malam. 4 orang, Casey. Motel ni macam rumah kedai ataupun shop house. 4 orang. 2 daripada sahabat saya tak naik atas, duduk dekat bawah sebab mereka nak merokok. Saya dengan seorang lagi naik ke atas, naik tangga. Sampai depan pintu bilik motel, saya nak masukkan kunci, nak buka pintu. Teman saya tepis tangan saya. Dia tepis. Kemudian dia angkat jari telunjuk, letak depan bibir seolah-olah memberi isyarat. Diam. Kemudian dia tunjuk telinga. Kau dengar tak? Kami berdua, saya, walaupun kami tidak bercakap, tapi saya tahu teman saya mengatakan, dengar tak suara perempuan nangis? Mata saya terbeliak, mata dia terbeliak, dan kami mengangguk-ngangguk beberapa kali. Casey, katanya Nur Ain apabila saya buka pintu, tengok dalam bilik, memang tak nampak orang dalam bilik. Memang tak nampak orang. Masuk dalam bilik, terus buka lampu. Keadaan bilik macam tadi yang kami tinggalkan. Saya bisik pada telinga kawan. Kau dengar kan tadi? Aku tahu aku dengar. Bunyi apa tu? Entahlah. Agak-agak aku. Mungkin bilik sebelah kot. Mungkinlah. Kita pun masuk dalam. Teman saya ambil tualah nak mandi. Ya, masuk dalam tandas. Dalam kamar tidur kami ada tandas. Masuk dalam tandas untuk mandi. Saya duduk dekat katil. Dalam bilik motel ni memang tak ada TV. Duduk dekat katil, saya keluarkan handphone, sedang bilik-bilik handphone. Tiba-tiba, Casey, saya dengar suara tangisan tu sekali lagi menjelma. Ida! Ida! Ida, cepat sikit dah. Casey, saya dengar dengan jelas sangat-sangat suara tangisan tu, Casey. Pendengar Ria 897 FM. Shop house yang kami tinggal mempunyai bilik yang tidak begitu besar, tetapi mempunyai ceiling yang tinggi. High ceiling, Casey. Saya dengar, saya panggil Ida. Ida kata, kejap. Lagi 2 dekat bawah, tak tahu bila mereka akan naik. Apabila saya mendongak ke atas, Casey melekat pada dinding. Tangan kiri dengan kanan sedang sentuh dinding ataupun siling dekat atas. Kaki pun melekat pada siling. Rambutnya panjang mengurai jatuh, menutupi wajah. Sedang pandang dari atas tengok bawah, saya ternampak ada perempuan dalam keadaan posisi yang agak pelik sangat-sangat. Cara dia berpaut pada siling dalam bilik motel. Saya terdengar suara. Saya dongak ke atas. Ya, bila saya dongak ke atas, nampak susuk tubuh tu. Saya terus kata, Ida, aku nak kau keluar sekarang, Ida! Ida, keluar sekarang! Teman saya Ida keluar dari tandas. Kenapa? Ida! Saya tunjuk jari saya ke atas. Tunjuk dekat atas. Ida! Atas. Teman saya dongak ke atas. Apa ke atas? Waktu tu suara dah tak ada. Saya mendongak ke atas perlahan-lahan. Susuk tubuh yang saya nampak awal tadi pun sudah tidak kelihatan. Casey, pendengar Ria 897. 2 teman saya naik atas. Ya, naik atas dan tengok keadaan cemas. Dia tanya, kenapa korang? Okey tak? Saya pun ceritakan apa yang berlaku. Saya ceritakan awal tadi apa yang menghantui saya
ketika Ida sedang mandi. Teman saya macam tak percaya perkara ini berlaku. Malam tu kami tidur dalam keadaan lampu terbuka. Ya, kami tidur, hidupkan lampu. Semua dah tidur, dah terlelap. Saya susah nak tidur. Akhirnya saya terlelap tetapi terbangun. Bila terbangun, saya dapati bilik tu gelap. Bilik motel kami gelap. Siapa tutup lampu? Mungkin antara 3 kawan saya ni tutup lampu, Casey, kata Nur Ain. Dalam hati, kurang ajar betul lah. Aku dah cakap jangan tutup lampu pula. Casey, sekali lagi suara tangisan tu muncul dan timbul. Casey, kali ini saya dengar benda tu bila tengok ke atas. Memang tak nampak. Casey nak tahu suara tu. Bila saya cuba cari, cuba ikut dari mana datang suara tu. Suara tangisan tu, Casey, katil dalam bilik motel ni, katil kecil. Ya, ada satu katil queen size. Kecil katilnya. 4 orang tidur atas queen size memang tak muat. Jadi 2 orang tidur dekat atas. Saya dengan teman saya tidur di bawah. Saya tidur dekat hujung katil, jadi nampak kaki teman. Saya dengar bunyi tangisan. Saya mata tengok kiri kanan, tengok atas, tak nampak. Dengar dengan jelas masih tangisan. Bilik gelap. Saya tengok teman saya dekat sebelah tengah tidur. Saya tengok teman saya dekat atas katil, dua-dua tengah tidur. Tapi nampak kaki mereka. Yang hairan, saya nampak bukan 4 kaki dekat atas katil tu. Saya nampak ada 6 tapak kaki yang ada di atas katil. 2, kemudian 2, kemudian 2. Kaki siapa? Ida. Saya tunjuk. Ida, dekat atas katil tu kaki siapa kau tengok? Ida, teman saya pun tengok. Bangun! Saya terperanjat. Ida terus pekik suruh bangun. 2 teman saya bangun. Apa ni? Nak tidur kecoh-kecoh ni. Saya pun berdiri. Tak boleh lah bilik ni. Aku tak boleh lah. Tempat ni dah tak boleh lah, kata saya. Kenapa? Tak boleh lah. Jom turun bawah. Turun bawah, Casey, cari. Dan kita cakap dengan dia. Dia naik atas. Dia marah. Katanya dalam bahasa campur aduk, bahasa Inggeris, bahasa Thai. Plastik! Where plastic? I put here plastic where? Tanya saya. What plastic? Plastik. Window plastik, kata orang itu. Kemudian teman saya, tadi kan masuk, kau ada angkat plastik dekat tingkap yang digantung kan? Mana plastik tu? Dalam tong sampah lah. Ghost come in. You remove. I no help. Next time ask. Saya tak tahu, Casey. Rupa-rupanya yang saya buang atau alihkan yang digantung dekat tingkap yang dalam plastik tu, saya pun tak tengok, adalah sejenis pendinding daripada gangguan luar untuk masuk ke dalam bilik motel kami. Malam tu tidur, dengar, tidur, nampak, tidur, dapat rasa. Sampai pagi kita mandi, pack dan teruskan perjalanan kami backpacking di Thailand. Hello, selamat tengah malam. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Rizal, Kotai. Rizal, kisah nak dikongsi sama tentang apa ni? Silakan. Okey, kisah baru-baru ni. Yang baru-baru ni lah. Pasal kat rumah saya, daerah rumah saya lah. Tak perlu saya cakap kat mana lagi kisah tu. Okey, pada satu hari tu, pada satu malam ni, anak saya, dia seorang-seorang dekat depan pintu gate malam lah. Dalam pukul 9 lebih. Lepas tu tiba-tiba, saya tak tahu kan, kita tengah tengok TV. Kali isteri saya orang cakap, Ayah, you cuba tengok apa Wiwin buat. So saya tengok, saya cakap, Adik, tengok apa? Friend.
Dia kata, terus kita pun tengok kat luar tak ada orang. Jadi kita tanya lagi, Win, apa? Friend buat apa? Dia tengah lompat-lompat. Dan saya macam, apa ni? Tadi saya cakap dengan anak saya, untuk pengetahuan anda semua, anak saya baru usia 4 tahun. Jadi selepas kisah yang tu, saya cakap dengan anak saya, okey dah, bye-bye, cakap friend, bye-bye. Terus saya tutup pintu. Ada takut sikit lah. Sejak daripada hari tu sampai sekarang ni, atau dalam 3 ke 4 bulan itu, sejak hari tu sampai sekarang lah, pukul 12 malam mesti ada bunyi tarikan meja, tarikan kerusi dari tingkat atas. Pernah juga pergi kat tingkat atas kan, pernah tanya malam-malam, selalu memang pergi makan tanya jiran lah, jiran-jiran. Pasal kata ada lah malam-malam kita semua keluar pasal rumah nenek dia tu siapa tak tahu lah, dekat Sengkang. Jadi malam-malam orang takkan ada dekat rumah. Itu yang muskil daripada hari tu sampailah sekarang. Tapi masih bunyi. Tadi pun baru je bunyi tadi. Itu je lah kisah yang saya nak cerita. Anak anda sekarang ni usia masih 4 tahun ke dah berapa tahun sekarang? Masih 4 tahun. Baru jugalah berlaku ni. Baru juga. About 4 to 6 months like that. 4 to 6 months. Dan Casey, lagi satu saya nak tanya. Mungkin saya salah pandang. Saya cuma nak tahu, kalau siapa yang kat luar sana pernah nampak mungkin lah, yang tak pernah nampak tikat lah. Dia ada tangan ke tak ada tangan pasal apa yang saya nampak, ini lain kisah. Apa yang saya nampak, mungkin ilusinasi saya je lah. Apa yang saya nampak Pontianak ni, dia tak ada tangan. Jadi nak minta penjelasan lah. Mungkin halusinasi saya saja. Terima kasih ya. Okey, selamat bertugas Kisi. Terima kasih. Semua orang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, yang ini kisah sebelum saya jawab seorang lagi pemanggil di ujung talian. Datangnya daripada pendengar kita bernama Mas berkongsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada kisah yang ringkas dan pendek pernah berlaku pada saya. Saya mempunyai anak berusia 5 tahun pada kejadian ini berlaku. Anak saya ni berusia 5 tahun. Kami berada dekat chalet tau. Tapi ini adalah malam yang mana kami baru nak mula dekorasi. Baru sampai nak pasang tu, nak pasang ni, nak buat persiapan marinate ayam dan sebagainya. Saya ni yang menganjurkan chalet ini untuk menyambut hari ulang tahun anak saya yang ke-5 tahun. Jadi saya ada seorang lagi anak yang 5 tahun ni anak perempuan. Anak lelaki saya berusia 7 tahun. 7 tahun dia ikut suami saya keluar. Jadi bila dah sampai, kami letak barang-barang semua. Dan kadang-kadang bila kita tengah buat persiapan ni, terlupa ni, terlupa tu. Jadi kita dah list down apa nak kena beli. Suami dengan anak 7 tahun keluar, tinggalkan chalet. Saya dengan anak perempuan 5 tahun ni sedang berada dalam chalet. Waktu tu saya berada dekat kawasan dapur, sedang nak marinate ayam. Dan kami menyewa chalet ni, chalet 2 tingkat, dia banglo chalet. Ada tingkat bawah, ada tingkat atas. Jadi anak perempuan saya ni, ketika bapa dia keluar dengan abang dia keluar, saya dengan dia dekat dalam rumah ni, dia naik atas. Sebab dekat atas tu ada barang-barang mainan dia dekat atas. Dan seringkali nanti dia, biasalah rumah kita, di rumah flat mana ada tangga. Sampai dekat chalet ni ada tangga. Budak-budak ni dia rasa gairah, naik tangga turun tangga, naik tangga turun tangga, naik. Sampai saya marah, nanti jatuh tau. Dan dia naik. Saya pun kat bawah lah, tengah marinate ayam, marinate. Tiba-tiba chalet tu sunyi tau Kisi. Waktu malam memang tak ada orang. Jadi apa pun yang berlaku dekat atas, kadang-kadang saya boleh dengar suara anak saya. Kadang-kadang saya dengar lah anak saya bercakap. Jadi saya tengah anu ayam, saya dengar anak saya cakap, Awak rambut awak panjang ni. Anak saya cakap tau. Sebab atas bilik tu, bawah tu dapur, boleh dengar Kisi. Tapi halus lah suaranya, macam samar. Jadi saya pun cuma pasang lagi telinga. Saya dekatkan betul-betul dekat mana yang, awak datang sini dengan siapa? Anak saya 5 tahun cakap.
Hana? Hana? Nur Hana? Anak saya turun. Ya bu. Dia turun tangga. Tuk, 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 lari. Tangan saya tengah kotor dengan tengah marinate ayam. Hei, cakap dengan siapa tu? Ha? Cakap dengan siapa kat atas? Biasa cakap dengan kawan bu. Kawan, mana kawan? Ada kat atas. Hana, jangan main-main Ibu tak suka. Saya marah anak saya. Kemudian, ibu ada kawan. Kawan apa? Kat atas. Mana ada kawan? Terus saya dengar, ada. Astaghfirullahalazim. Hei, siapa tu? Saya pergi dekat sinki air, cuci tangan saya, Casey cuci. Kemudian saya pergi dekat anak saya, pegang tangan. Saya dongak tengok bilik, tak berani nak naik atas. Saya pegang tangan anak, keluar daripada chalet tu. Saya kata, Hana dekat atas cakap dengan siapa? Kemudian saya ternampak tangan anak saya. Ada bekas orang pegang, macam genggam. Dan ada bekas jari, Casey. Hana, who did this to you? Siapa buat ni? Kat atas. Kawan. Casey, saya telefon suami. Abang dekat mana? Abang boleh balik sekarang. Ini penting. Suami pun balik. Bang, there's something up there. I tak nak naik atas, you pergi tengok. Suami tanya, kenapa? Apa barang? Apa benda ni? Lipas? Cicak? Tak bang, bukan tu bang. Abang tengok tangan anak abang. Masih ada lagi bekas, Casey. Bekas orang pegang. Hei, siapa buat ni? Yes, tadi bila abang keluar, saya dengar dia cakap dengan sesuatu, dengan seseorang, tak tahulah dengan apa benda, dekat atas. Anak suami saya pegang anak saya. Dia pegang bahu, dia tengok anak saya. Dia kata, Hana, siapa dekat atas? Friend. Terus nangis. Okey, ayah sorry. Suami saya naik atas, buka lampu, tengok tak ada orang, Casey. Dari atas ada tingkap. Suami jenguk dari tingkap. Dia silap langsir, dia jenguk. Sayang, dah buka lampu ni atas. Tak ada apa-apa lah yang. Saya pun menjongak ke atas. Abang, turun sekarang bang. Suami saya pun turun. Hafsal, kenapa? Bang, tadi bila abang silap langsir, abang tengok dari tingkap, abang perasan tak dekat tepi abang ada perempuan rambut panjang? Meremang bulu rumah suami. Saya, anak saya dah nangis. Yang lelaki tak tahu apa berlaku. Dia rapatkan dirinya dengan bapa dia. Casey, malam tu suami ada bawa radio kecil. Pergi dekat kereta, ambil CD surah-surah, putarkan CD surah, Casey. Putar CD surah, sambil tu kita marinate. Dan saya tanya beberapa orang sepupu saya, nak datang tak malam ni, datang lebih awal untuk tolong rewang. Datang, Casey. Telefon. Akhirnya ada dalam 6-7 sepupu saya datang pada malam tu untuk rewang tolong saya. Dan rasa takut terus kurang dan terus hilang. Bayangkan pendengar dia, apakah benda yang ada dekat atas? Terima kasih dan selamat tengah malam. Sementara saya nantikan panggilan anda. Ini datang dari pengirim kita. Baik, kiriman daripada Maria. Apa khabar para pendengar Misteri Jam 12? Khabar baik. Maria di sini nak berkongsi satu pengalaman yang terjadi pada saya ketika saya pulang ke rumah menaiki lift. Wah, ini kisah dalam lift Siapa di antara pendengar kalau nak pulang ke rumah kena naik lift? Diharapkan selepas ini mungkin mendengar kisah saya ini tidaklah anda terikut-ikut. Tapi sejujurnya saya sendiri dah takut nak naik lift, nak pada waktu malam seorang diri. Katanya Maria berkongsi pengalaman ini berlaku dekat rumah saya di Bedok Reservoir. Seorang diri saya balik rumah, hampir 12:30 malam. Saya tekan butang lift ya, dari atas, tingkat atas nak turun ke bawah. Saya pun keluarkan handphone, tengah tengok handphone lah. Jadi bila lift telah sampai, pintu terbuka, saya masih berdiri depan pintu lift. Masih lagi berdiri, tengah reply, tengah message kawan, belum lagi nak bergerak. Saya sedar, kata Maria,
Saya sedar lift tu dah sampai, pintu lift dah terbuka, tapi saya tengah type kisi. Nak berjalan sambil menaik ni tak apa, aku type dulu. Saya sedang menaik, nak reply kawan saya ni. Ya, pada waktu tu lah tengah nak reply, lift dah sampai. Jadi, apa yang berlaku? Bila habis type, dah send, saya pun pandang ke depan. Dalam lift saya nampak ada orang sedang berdiri. Saya pun katakan, oh sorry. Sebab saya ingatkan dia tekan butang tunggu saya. Kata Maria. Saya kata sorry. Saya pun masuk dalam lift dan saya tekan tingkat rumah saya, iaitu tingkat 7. Tekan tingkat 7, pintu lift tertutup. Kemudian saya tengok, dia ni tak tekan pun tingkat 7 juga ke? Okeylah, saya rasa mungkin tingkat 7 juga, dia berada dekat belakang. Saya pun keluarkan handphone lagi, tengok kawan saya reply. Saya ketawa, ha, reply balik. Kemudian sampai tingkat 5 kisi. Pintu lift terbuka di tingkat 5. Ya, pintu lift terbuka dekat tingkat 5, tapi tak ada orang masuk. Saya pun tekan pintu untuk buka. Saya toleh belakang saya tak ada orang. Tak ada orang kisi. Daripada saya semangat nak reply kawan, saya matikan telefon saya lock telefon saya, masuk dalam saku ataupun poket saya toleh ke belakang, saya tengok lagi, tadi aku nampak orang ni. Ya betul ni. Lalu saya tekan tutup pintu, tekan tingkat 7 lagi, lift naik ke atas, tingkat 7 pintu terbuka, saya keluar. Pandang belakang memang tak ada orang. Tapi saya yakin saya nampak ada orang di belakang, dalam lift ketika saya sedang sibuk reply message dan ketawa dekat depan pintu lift. Masuk tekan tingkat 7, saya ingatkan dia tinggal tingkat 7. Tingkat 5 pintu lift terbuka tapi tak ada orang masuk. Saya toleh belakang, ingatkan dia nak keluar, dia pun tak ada dekat belakang. Saya lari sampai depan rumah, cari kunci masuk dalam rumah, dan setelah kejadian itu, kalau saya kerja balik malam, saya terpaksa telefon suami saya turun bawah untuk jemput saya pulang ke rumah. Hello, selamat pagi. Halo. Hai, selamat pagi, siapa tu? Rina sini. Rina, panggilan dari mana Rina? Daripada Toa Payoh. Ada pengalaman tentang apa Rina? Silakan. Okey, pada satu hari saya memang suka memancing dengan suami saya. Jadi pada satu hari tu kami berdua pergi memancing di Lorong Halus. Jadi waktu selepas pukul 12 malam lah. Lorong Halus ada tempat mancing Ya ada. Oh. Jadi bila waktu di sana, memang dalam perjalanan bila masuk ke Lorong Halus tu, saya memang macam rasa tak sedap hati. Tapi saya tak beritahu pada suami saya lah, pasal takut nanti dia pun rasa macam takut lah. Jadi saya teruskan perjalanan. Masa tu kita memandu. Dan lepas tu kita bila dah pasang perabot, bila dah hanjuran, bila dah campak, bila dah baru-baru mula start pancing tu, rasa macam makin menggerunkan lah bila dekat sana tu. Jadi bila saya melihat joran saya tu betul-betul macam mengendur, macam ditarik ikan besar. Jadi saya cakap dengan suami saya cakap yang joran saya ni dah kendur ke bawah. Jadi suami saya cakap cepat-cepat tarik. Bila saya tarik joran tu, saya sambil gulung-gulung, la ilaha illallah, lembaga keluar. Bila saya tarik tu, rupanya lembaga putih keluar daripada air laut tu. Jadi bila masa tu dia dah berlalu pergi tu kan, jadi bila saya tengokkan suami saya tengokkan saya, cepat-cepat kita terus bungkus semua apa-apa, cepat-cepat kita balik ke rumah. Sambil tu memang muka saya dan suami saya pucat lah. Perjalanan balik tu mesti mengucap, mesti baca Al-Fatihah, baca surah-surah masa tu. Itu je lah pengalaman saya. Lorong Halus ni tempat memancingnya ini dekat kawasan
Adakah ia kawasan laut ke macam mana ni? Dia daerah kawasan laut. Saya belum pernah pergi ke lorong halus memancing Wah, tempat menarik ni. Dah berapa lama anda ke sana? Dulu selalunya memang kerap, tapi selepas kejadian tu memang dah jarang lah. Wah. Kalau pergi ke sana pun mesti nak kena beramai-ramai, sekurang-kurangnya 5-6 orang. Jadi terima kasih kongsi kisah pengalaman anda ya. Terima kasih. Sama-sama. Kembali. Ini datang daripada Farhan. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Kejadian ini berlaku di tempat saya tempat saya bersenam di salah sebuah gym di tempat saya bersenam ni waktu malam. Jadi selepas saya adalah antara orang yang terakhir habis menggunakan gym. Jadi saya pun pergilah dekat kawasan untuk salin pakaian. Di situ ada tempat mandi semua. Lazimnya saya pergi gym ni selepas waktu bertugas. Selepas waktu bertugas pergi gym dan saya akan workout. Selepas tu saya dekat situ akan mandi, bersihkan badan, baru saya pulang ke rumah. Jadi saya pun ambil pakaian ya, saya mandi dekat dalam gym. Tengah mandi kisi dalam gym, saya terdengar bunyi orang batuk tau. Dan saya tahu dalam gym tu pada waktu itu dalam tandas tu saya seorang saja. Mungkin ada orang baru masuk lah. Jadi saya pun bersihkan diri lah. Dah habis mandi, dah bersihkan diri, saya pun salin pakaian. Dan saya terperanjat apabila saya ternampak dalam bilik ni sebenarnya bilik lelaki. Bilik perempuan dekat sebelah. Terperanjat bila nampak ada perempuan sedang berdiri. Ya, berdiri dan memandang ke arah tembok. Saya sampai terperanjat lah. Saya pun katakan, ya, katanya di sini Farhan kata saya katakan dalam bahasa Inggeris, "Excuse me, ma'am, you're not supposed to be here. This is men's room." Saya kata pada wanita yang sedang berdiri, "Ma'am, excuse me, ma'am." "Ma'am." Dan wanita ni langsung tak toleh ke belakang, tidak indahkan teguran saya. "Excuse me, Casey." Waktu tu saya dah tahu ada sesuatu yang tak kena. Saya dah pakai baju, dah pakai seluar, beg gym saya angkat, beg kerja saya pegang. Saya panggil lagi, "Excuse me, ma'am." Saya pun jalan. Bila jalan tu saya kena melepasi beberapa locker yang ada dekat situ. Saya jalan 3 langkah, dah tak nampak, dah terselindung di sebalik locker. Saya ke belakang balik langkah saya, menjenguk wanita tadi tidak ada dekat tembok yang mana saya nampak sebelum ini. Tak ada kisi. Terus meremang bulu rumah saya. Saya sampai dekat depan, saya tarik pintu. Kisi, rupa-rupanya saya ni dikunci dalam gym. Gym tu dah ditutup. Mereka semua pulang. Mereka tak ingat yang saya tengah mandi dalam tandas gym. Saya tu, alamak. "Excuse me, hello." Gym gelap kisi, gelap gelita. Tiba-tiba dengar bunyi pintu. Dekat belakang saya pintu gym. Masuk ke tandas ni macam ada orang tolak. Saya jalan ke depan sampai depan pintu. Dah ditutup, shutter dah diturunkan. Saya sekarang tak tahu nak buat apa. Saya cari. Oh, nampak ada telefon. Dalam gym tu ada telefon. Saya angkat telefon. Saya tekan nombor. Ada satu direct dialing kepada security. Saya telefon, saya kata, "Hello security, I'm calling from gym. Saya dekat dalam gym ni," dan sebagainya. Security datang, buka pintu gym tu. Saya dapat keluar. Persoalannya, kenapa tinggalkan saya dalam tandas gym tu? Sebabnya orang yang jaga gym ni kenal dengan saya, Casey. Saya adalah regular customer. Jadi keesokan hari saya datang lagi gym. Saya cakap dengan orang ni. Kemudian balasan yang diberikan, saya terperanjat. Katanya sebelum dia nak tutup gym, dia nampak saya keluar daripada gym. Jadi dia tengok, oh, dah habis mandi, dah bersihkan diri. Dia tengok dah tak ada orang. Saya last untuk keluar ni. Dia nampak saya keluar. Dia pun tutup lampu, tutup semua. Dan dia keluar, tutup pintu. Tapi dia tak periksa yang saya dalam tandas kisi. Waktu tu sedang salin pakaian. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum, Casey Waalaikumsalam. Ni Cik Samsudin. Silakan Cik Samsudin. Saya semalam kan ada orang saudara ada cerita pasal dekat Woodlands Secondary School ada nampak
Pontianak apa tu kan. Saya penduduk situ dulu. Saya orang kampung situ dulu. Saya sebenarnya dia tak ada kuburan. Itu sebenarnya tempat mula saya akan itu ada yang asalnya tempat kita orang bercocok tanam kat situ. Yang dekat atas blok 4 tu, yang slope tu, ada pokok besar kan tu kan. Itu asalnya pokok kelabu dulu. Dulu yang dekat dia punya main gate sekarang yang Marketing Road tu, itu tempat sumur, tempat perigi orang kampung mandi ke situ semua. Yang dekat padang bola tu asalnya kandang babi. Padang bola dia tu, kandang babi yang yang paling sisi tu kandang babi asalnya. Saya tinggal situ dulu. Berapa lama awak tinggal sana? Dah tahun 60-an lah. Saya pindah tahun 84. Saya itu kampung apa namanya tu? Kampung Marketing, Kampung Hokchun dipanggil. Kampung apa? Hokchun. Hokchun. Itu ladang getah dulu. Asalnya yang blok 5 tu tempat orang proses getah lah dulu. Orang kampung proses getah. Mak saya pun tu, arwah mak saya pun kerja sana dulu. Pasar semua tu, itu semua saya orang kampung lah. Pasar tu itu saya ni sepupu lah, kita pangkat sepupu. Itu dia tak ada kubur sebenarnya. Yang dekat sebelah atas yang ada Ulan Garden tu, Ulan Center tu, itu ada kubur Jepun, tempat orang Jepun, Britishnya kubur lah. Orang Australia. Dekat atas bukit lagi ada sampai sekarang lagi ada. Dan yang dekat Masjid Anur tu, atas bukit tu kan, ada kubur Jepun dulu, tempat orang akar dulu lah. Tu lagi ada tu. Itu tak ada kuburan sebenarnya. Cuma yang dekat apa ni, waterfront tu yang ada parking lori kan dulu kan. Itu asalnya itu apa ni, sawah padi. Okey. Kuburan kita orang dekat Keranji lah. Kuburan orang kampung ke Keranji tu lah. Keranji tu orang kampung. Tu orang kampung. Jadi saya pernah pergi ke kawasan Keranji. Di mana situ ada satu army camp, dekat tepi army camp tu. Itu tepi tu army camp tu. Ada kubur. Keranji camp. Ada kubur tau. Itu orang kampungnya tu lah. Kalau kawasan Bukit Panjang, Ulen, semua kawasan situ dia main kubur kat situ. Bukit Panjang, Bukit Timah, kuburan kat situ. Dulu masa belum ada jual cukang itu, semua kat situ. Saya asal kampung situ. Saya pindah tahun 84. Baru keluar. Tak ada kuburan itu. Terima kasih ya. Kembali. Itu saya nak tahu. Okey, baik. Bercerita tentang Keranji ni, ada kisah yang saya nak kongsi sama berkenaan dengan Keranji, kubur dekat Keranji. Saya ada buat satu video yang saya pernah pergi ke tapak tanah perkuburan Keranji. Jadi kisah yang nak dikongsi sama ini datang daripada Wak Din berkongsi pengalaman, katanya di sini. Saya pernah menghantar seorang penumpang teksi saya. Ya, katanya dia nak pergi army camp dekat Keranji. Dia arahkan saya pun okeylah. Ni perempuan ni nak pergi army camp dekat Keranji. Dia naik teksi, dia kata, "Cik, saya nak pergi sini, army camp di Keranji." Dia pun arahkan saya dan masuk sana, masuk sini, akhirnya sampai. Dia kata, "Okey cik, boleh berhenti dekat sini." Saya pun berhentikan dia bayar duit teksi, dia keluar. Bila dia keluar, saya tengok dia ni nak pergi mana ni? Saya terperanjat, kata Wak Din, apabila perempuan ini berjalan menuju ke arah tapak tanah perkuburan Keranji. Waktu malam, seorang diri dia masuk dalam kubur tu, tak tahu apa dia nak buat. Sampai sekarang menjadi misteri dan tanda tanya, apakah tujuan wanita itu pada waktu malam pergi dekat kubur Keranji seorang diri dan masuk dalam tu tanpa berteman. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, siapa bercakap ni? Saya Bai Akisi. Panggilan dari mana, Bai? Okey, Bai daripada Hougang. Silakan, ada kisah tentang apa ni? Okey, tentang kisah ni, pasal banyak kan cerita tentang Keranji lah, tentang Sungai Gedong, semua Sebenarnya saya bertugas di sana, Kisi, dah selama setahun lah, dekat hutan sana. Jadi saya per company ada tender dengan Sungai Gedong punya MINDEF dekat sana.
Jadi pada satu hari ni, daripada bulan 12 tahun lepas, jadi tepat saya pun baru balik daripada Tanah Suci. Jadi lepas tu kita masuk dalam hutan, tapi bukan waktu malam, tapi pada waktu siang, pada hari Jumaat pagi. Tapi bila masuk tu, kita nak kena bikin treatment dekat itu hutan Jadi bila masuk situ, Casey tahu tak pokok yang ada berakar-akar, yang orang Melayu cakap ni pokok putih anak. Bila masuk sana Casey, kita kerja kat sana, selalu bila masuk dalam kawasan Amakeng tu, kita akan dapat kena kacau dekat situ. Tapi apa yang terjadi pada saya ni, bila masuk dekat hutan tu, kita akan bau bunga cempaka ataupun bunga melo paling kuat sekali kat situ. Tapi dalam sekeliling situ, kadang ada kawan-kawan akan ternampak satu wanita kat situ, ataupun bila kita dah masuk dalam hutan yang dalam tu, kita akan ternampak ada lembaga hitam yang lari. Tapi memang banyaklah orang selalu cakap yang dekat estate lama dekat situ ternampak perempuan lah, ternampak kereta rosak. Tapi kalau kita dah dekat dalam hutan tu, memang betul dekat dalam hutan tu banyak pokok bunga kantan. Kalau orang tahu, bunga kantan punya pokok memang banyak. Jadi itulah yang tadi Casey cakap yang pasal kampung dekat Keranji Bay Kubur tu, tu orang dulu panggil tu kampung Wak Selat. Dekat situ pun kalau balik malam kan Casey, kalau lalu situ memang selalu mesti kadang ternampak-nampak atau terbayang kat situ. Dan, itu je lah Casey yang kisah saya. Dan dulu anda pernah berkongsi sesuatu yang mana anda dalam rumah dan dekat luar rumah tu ada benda hitam. Betul Casey. Itu boleh kongsi dengan para pendengar tak, apa yang mungkin berlaku? Okey, boleh Casey. Sebenarnya Casey, pada satu hari tu kan, saya ada banyak kawan lah, jiran-jiran sini. Jadi dia selalu akan cakap dengan saya, dia cakap, boy, sejak bila kau punya kakak dah tinggal dengan kau? Cakap, adalah mana ada. Saya cakap, saya cakap dekat rumah cuma saya dengan mak saya je. Saya cakap, jadi saya cakap, tak ada lah. Jadi kawan saya cakap, aku selalu nampak ada lembaga hitam ataupun perempuan yang lalu lalang dekat depan koridor rumah kau Dia cakap gitu dengan saya. Jadi saya cakap tak ada lah. Jadi benda ni saya tak percaya lah kan. Bila kawan cakap macam ni, saya ingat dia pasal selalu gurau dengan saya, pasal saya balik malam kan, selalu kan, balik kerja malam. Jadi satu hari Casey, jadi bila saya masuk kapak rumah saya ni, saya akan nampak saya punya unit, punya blok, koridor rumah saya. Betul Casey, depan rumah saya ni ada orang lalu lalang. Hingga ke hari ini, kalau saya belum balik pukul 11 ke pukul 12, mak saya selalu tak akan tidur kat bilik dulu. Dia akan tunggu saya balik dulu. Yalah, satu mak kan, dia tahu anak dia balik nak makan lah, lapar lah, itu ini kan. Tapi mak saya selalu cakap, setengah jam yang tadi sebelum kau balik, dia cakap, aku dengar suara kau, orang kasih salam. Suara kau yang kasih salam. Cakap, tak ada lah mak, mana ada, orang ni baru balik. Tak ada, betul. Tapi aku buka pintu, tak ada orang. Dia cakap itu macam. Tapi benda ni dah beberapa kali terjadi lah Casey kan. Depan rumah. Bagi saya, mungkin itu jin ke syaitan ke apa kan, itu terpulang lah. Janji dia tak dapat masuk rumah kita. Itu je saya rasa lah Casey. Jadi terima kasih pada Bai Okey Casey, selamat tengah malam. Selamat tengah malam Casey. Ya, itu dia teman kita Bai yang berkongsi pengalaman.